السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita masih lagi berpeluang untuk mengadakan kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada apa yang kita perolehi pada pagi ini. Kita akan teruskan kuliah ni pada bulan Ramadan seperti biasa. Cuma yang kita tangguh ialah kuliah maghrib. Tak adalah kan. Tapi kuliah subuh akan berjalan seperti biasa di dalam bulan Ramadan. Oleh kerana kita sudah hampir masuk ke dalam bulan Ramadan, yang mana esok saya difahamkan kita akan melihat ru'yah anak bulan ataupun ru'yah hilal Ramadan. Dan besok ialah 29 Syaban. Besok ialah hari ini 28, besok 29 Syaban. Kalau kata tak berpuasa pada hari Isnin, kita akan genap 30 Syaban. Kalau kata nampak besok, kita akan berpuasa pada hari Isnin. Tapi kalau tak nampak, kita genapkan jadi 30 dan kita akan masuk satu Ramadan pada hari Selasa. Dia tak boleh pergi 31. Di dalam takwim kiraan Islam ni, dia tak ada 31, dia tak ada 28 dan dia tak ada 31. Dia di antara 29 dan 30. Kalau 29 pun dia kira sebulan, kalau 30 pun dia kira sebulan. Baik. Hadirin mukminin, kita tengok oleh kerana kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, jadi kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa bermula daripada pagi ini, dan kuliah subuh kita di dalam bulan Ramadan juga mengambil semangat Ramadan itu. Kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Wa an Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya. Hadis ini daripada Hafsah bintu Umar. Hafsah binti Umar. Ummul Mukminin. Maknanya dia salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah. Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ni dia kahwin dengan anak di kalangan sahabat. Ada di kalangan sahabat lah. Dia kahwin dengan Aisyah, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi juga berkahwin dengan Hafsah, anak kepada Umar. Demikian juga di kalangan sahabat ni
mereka kahwin antara mereka lah. Kita tengok Uthman ibnu Affan, dia berkahwin dengan anak Nabi SAW. Ali, selain daripada dia sepupu Nabi, dia juga berkahwin dengan anak Nabi SAW. Demikian juga sahabat lain pun, mereka berkahwin di antara anak-anak mereka. Ini ada satu faedah lah untuk kita. Apabila kita berada dalam bi'ah, environment, di kalangan orang-orang yang kita kenali agamanya, kenali imannya, kenali akhlaknya, maka wajar untuk kita memilih mereka itu sebagai keluarga. Kan? Maknanya berkahwin dalam circle kita ni sesuatu yang baguslah. Kita kenal dia ni orang saleh, orang yang beriman, bertakwa, kita beri anak kita ke keluarga kita untuk mereka berkahwin yang kita kenal, yang kita kenal. Baik. Daripada Hafsah Ummul Mukminin, daripada Hafsah ibu orang-orang beriman radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin ni artinya mereka ni ada kedudukan di sisi kita. Ibu orang-orang beriman, ummahat, jamak dia ummahat, ibu-ibu. Satu, ummahat banyak. Jadi mereka ni dengan kita, sebab itu bila Nabi wafat, mereka tidak boleh berkahwin dah. Kan? Apabila Nabi wafat, umpamanya ada di kalangan isteri Nabi yang masih hidup, Aisyah umpamanya, kan? Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, Allah redha dia dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, dia dah tak boleh kahwin dah. Tapi sebelum mereka kahwin dengan Nabi, mereka mungkin isteri orang, janda kan. Dan boleh dikatakan kesemua isteri-isteri Nabi janda kecuali Aisyah. Jadi maksudnya sebelum mereka kahwin dengan Nabi, mereka pernah jadi isteri orang. Kemudian mungkin suami mereka mati, terkorban, mungkin mereka ditawan dan sebagainya, mereka kahwin dengan Nabi. Tapi selepas mereka kahwin dengan Nabi, Nabi wafat, mereka tak boleh kahwin dengan orang lain. Kerana orang-orang yang beriman itu pada hukum dengan mereka ialah anak. Jadi mereka tak boleh kahwin lah selepas daripada itu. Tapi ini berlaku pada isteri Nabi lah, kan? Adapun wanita-wanita yang lain, mereka itu selepas daripada kematian suami, mereka boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki yang mereka inginkan. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, sesiapa lam yubayyit as-siyam, yang tidak berniat pada waktu malam untuk dia berpuasa, qabla al-fajr, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah ataupun tidak ada puasa untuknya pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Maknanya kalau dia tak niat pada malam itu untuk dia berpuasa esok, sebelum terbitnya fajar, maka tak sah ataupun tidak ada puasa untuknya pada hari tersebut. Ada tambahan ataupun ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, la siyama liman lam yafridhu min al-lail, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat puasa wajib pada waktu malam. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat untuk dia puasa wajib. Artinya ada beza puasa wajib dengan puasa sunat. Minal lail, daripada waktu malam. Kalau dia tak niat pada waktu malam, esoknya dia tak boleh puasa, tak sah. Tak ada puasa untuk dia. Tak ada puasa untuk dia. Baik. Hadirin mukminin.
Hadis ni kalau kita tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang niat puasa. Yang pertama, wajib niat. Siapa yang tak ada niat, tak sah. Cuma dia ada beza antara puasa wajib dengan puasa sunat. Yang pertama, puasa wajib pun kena niat, puasa sunat pun kena niat. Tak ada khilaf di kalangan para fuqaha bahawa puasa ni kena niat. Tak ada khilaf. Dan hadis ni juga menjelaskan bahawa kalaulah seseorang itu hendak berpuasa di dalam bulan Ramadan, hendaklah dilakukan sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum daripada subuh, dia kena ada niat. Bermula bila? Dia mesti niat sebelum terbit subuh. Sebelum masuk subuh, terbit fajar. Bila dia boleh mula? Dia boleh mula niat malam. Maknanya bila? Malam mula bila malam? Dah lah. Betul lah. Makasih tu. Kena. Bila boleh mula niat? Kalau dia ikut ni. Minal lail. Maghrib mah. Maghrib. Artinya bila maghrib tu dia dah boleh niat. Bukan dia tunggu sok. Sebelum dia nak lena, laki bini, mari kita berniat bersama-sama. Sebelum kita lena. Awak, manalah tahu tak termangkit esok? Kan, contoh. Maka mereka sebelum tarik kain selimut, sebelum mereka lena, mereka pun berniatlah berirama. Sahaja aku berpuasa esok hari. Boleh tak? Boleh. Tengok-tengok mereka tak terjaga. Mujur abang weh, kita niat. Sebelum lena, jaga-jaga cerah. Dengan subuh-subuh terlajak. Karut tu. Kan? Lepas daripada, kalau tuan-tuan nak selamat, lepas daripada bang buka puasa tu, terus niat. Kata nak puasa. Kan? Sebab dia kata, minal layl, daripada malam sebelum terbit fajar. Jika dia tidak berniat untuk berpuasa, maka puasanya pada waktu dia kata maka puasanya pada waktu siang itu tidak dikira sebagai sah. Tu kita kena make sure kita kena niat. Okey, kena niat. Malam tu kita kena niat, kan? Baik. Hal ini demikian kerana puasa hendaklah meliputi seluruh waktu siang. Sesiapa yang tidak berniat kecuali selepas fajar, hal ini berarti sebahagian waktu puasanya telah berlalu tanpa niat, menyebabkan puasanya tidak sah. Maksud dia apa? Okey. Bila bermulanya malam? Maghrib. Bila bermulanya subuh? Bila bermulanya siang? Fajar. Terbitnya? Fajar. Ini juga bagus. Kita boleh faham. Puasa artinya menahan diri, imsak. Puasa ni asal perkataan dia imsak. Imsak tu apa? Menahan diri. Menahan diri daripada makan dan minum serta bersama dengan isteri dan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar. Sebab puasa ni bila? Bila siang lah. Malam puasa tak? Orang tak pernah puasa malam. Melainkan yang puasa kesihatan tu kan, puasa nak ambil ubat ke apa? Puasa nak ambil darah kan. Orang yang puasa nak ambil darah tu dia tak boleh makan daripada pukul berapa? Pukul 10 lah. Pukul malam tu. Atau puasa orang yang nak operation kan. Orang nak operation malam tu dia kena puasa dah. Yang ni puasa perubatan. Bukan dia kata hari ni aku boleh pahala. Puasa pada pukul 10 sampai pukul 10 pagi. Kan? Jadi nak ceritanya, kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa tu bermula daripada bila? Bila? Terbit fajar.
lagi tak terbit fajar, kita boleh makan, kita boleh minum dan kita boleh buat apa yang dilarang tu. Maksudnya lagi tak bang subuh, lagi tak azan subuh, tak masuk waktu subuh, tuan-tuan boleh makan lah. Itu maksud dia. Boleh. Bila start saja masuk terbit fajar, tak boleh makan. Katalah tuan-tuan terjaga, sekarang subuh berapa? 6.20. Boleh lewat kita, bagus. Boleh makan lama. 6.20 subuh. Kan? Tak apa, sehari dua lagi semua orang akan hafal waktu subuh dan semua orang akan hafal waktu maghrib. Kan? 6.20. Tuan-tuan bangkit pukul 6. Katalah bangkit pukul 6. Kan? Pukul 6 ada 20 minit untuk makan. 20 minit ni pasal macam-macam boleh makan ni. Kan? Kalau jaga 6.10 boleh makan lagi. Kalau tuan-tuan bangkit tengok 6.10, saya ingat kurma 2 biji boleh, bancuh Milo boleh segelas lagi. 10 minit. Boleh roti sekeping lagi. Bangkit 6 suku 5 minit 5 minit padan. Kurma 2 biji. Apa lagi? Dah lagi nak makan ubat. Jangan duk buat balok. Allah tak dana mu'ah. Tak dana. 6 suku tak dana. Tak dana. Esok tak puasa. 6 suku. Melainkan kalau dia jaga tu, orang dah azan. Ini tak ada lah. Tapi bukan berarti dia tak boleh puasa. Dia cuma tak boleh makan sahur. Tapi dia boleh puasa. Sebab dia dah niat semalam. Dia dah niat. Kan? Baik. So, kita sambung. Jadi, kalau dia bangkit tanpa niat, esoknya, dia bangkit tanpa niat esoknya, kan? Malam tu dia tak niat, esok dia tak ada niat. Artinya, sebahagian daripada waktu siang itu telah berlalu tanpa niat. Itu pentingnya. Kan? Baik. Kemudian dia kata, tempat niat adalah di dalam hati, tanpa perlu melafazkannya. Manakala melafazkan niat dengan mulut, hanyalah harus, dan ia tidak termasuk daripada amalan Rasulullah, bukan juga amalan sahabat, juga bukan amalan para ulama salaf. Melafazkan niat ni kalau dia nak sebut, bolehlah. Tapi itu tidak termasuk daripada perkara yang dilakukan oleh Nabi, para sahabah dan juga generasi salaf. Kan? Tak disebut dan tak diamalkan. Tapi kalau dia nak sebut, ikut dia lah. Kan? Terpulang pada dia lah. Tapi yang pentingnya, niat itu tempatnya di hati. Baik. Kemudian dia kata lagi, ini yang sahabat kita sebut tadi. Malah jika dia bangun bersahur pada malam hari, itu sudah dianggap sebagai alamat, tanda untuk dia berpuasa. Nampak? Satu orang bangkit sahur, dia mungkin tak sebut. Tuan-tuan bangkit sahur, tak sebut kata nak niat, tak lafaz nak niat. Tuan-tuan sudah dianggap ada niat. Kerana orang yang bangun sahur, secara normalnya, warasnya, untuk apa? Untuk puasa. Jadi bila dia bangkit tidur tu, dia pi makan sesuatu makanan, artinya dia makan itu untuk puasa. Pasal itu orang yang tak puasa, esok orang yang cuti, perempuan haid, dia bangkit apa makan sok? Orang yang esok dia tak puasa, malam dia bangkit makan sok. Mungkin tak? Masalah tuan-tuan ni jenis tak tinggal puasa, cubalah tinggal sekali-sekala. Baru tahu Orang yang tak puasa esok dia nak bangkit buat apa? Pasal apa? Pasal apa orang yang esoknya dia tak puasa, pasal apa dia tak bangkit makan sok?
Ha? Esok dia boleh tibai lagi. Amboi, payah nak jawab. Dia nak maghrib makan buat apa 4, 5 pagi. Esok pukul 9 dia boleh tibai nasi kandak. Pasal tu orang yang tak puasa, dia tak kalut maghrib. Dia tak abang tak maghrib. Tak kira aku nak beli nasi kandak pukul 9 nak maghrib makan. Artinya apa? Artinya dia tak payah duk kalut lah. Tapi kalau orang yang bangkit tu, artinya dia bangkit untuk nak apa? Nak puasa lah. Sebab tu dia kata orang yang bangun bersahur tu, secara normalnya dia telah ada niat nak puasa. Tak payah. Niat ni satu benda yang tak payah. Niat ni lah satu benda yang memang setiap manusia bertindak di atas niat. Kecuali mari orang yang dia reka pelik-pelik ni, dia jadi susah. Dia jadi susah. Kan? Okey? Boleh. Jadi tuan-tuan mangkit esok. Pasal tu orang kalau dia mangkit esok, dia bangun sahur. Lepas tu esoknya dia tak puasa. Kita tanya, pasal apa hang tak puasa? Dia kata, saya tak niat. Tak bangun makan sahur. Bangkit. Lepas tu, pasal apa tak puasa? Saya bangun makan sahur tu saya makan. Tapi saya tak niat. Orang macam ni tak wajib berpuasa. Sebab yang wajib berpuasa Muslim, aqil, baligh dan tak gila. Jadi dia kategori apa? Gila. Gila lah. Pasal apa kita kata gila? Dia dah bangkit makan pukul 4 pagi. Kan? Tiba-tiba dia bangkit. Dia dengan tak pernah duduk mangkit pukul 4, 5 pagi, dia pergi mangkit pukul 4, 5 pagi, dia boleh duduk makan makanan tu dengan tak ada niat nak puasa. Yang kita tanya hampir mangkit tu untuk apa? Saya pun tak tahu. Bini saya gerak-gerak mangkit makan. Dia pun tak habang kata nak puasa. Hari ke berapa dah? Hari ke 20 dah, nak masuk 10 akhir dah. Orang macam ni tuan-tuan, kita pergi duk kejam dalam poyuk buat lambu tu. Bagi dia empuk. Apa dah mangkit makan, tak tahuan esok nak puasa. Nampak? Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Nampak? Tadi Hafsah. Yang ni Aisyah. Ni isteri Nabi ni. Sebab tu bagusnya isteri-isteri Nabi ni. Nabi ada isteri ramai ni, baguslah. Pasal apa? Hafsah cerita sikit, Aisyah cerita sikit, Maimunah cerita sikit, Safiyah cerita sikit, kan? Saudah cerita sikit. Jadi bila banyak isteri-isteri Nabi ni, banyak hadis-hadis yang berlaku di rumah Nabi diriwayatkan. Pasal sahabat ni dia ada yang duduk dengan Nabi di pasar, ada yang bersama dengan Nabi di masjid, ada yang bersama dengan Nabi dalam peperangan, ada yang bersama dengan Nabi. Dia apa bukan? Tuan-tuan jangan pelik, jangan belik kalau ada satu sahabat dengar hadis, satu sahabat lagi tak dengar. Sebab bukan semua orang 24 jam duduk dengan Nabi SAW. Pasal tu hadis-hadis rumah tangga, hadis-hadis semayang malam, hadis-hadis qada hajat, hadis-hadis mandi wajib, semua kita mai ikut mana? Hadis mandi wajib, semua mai ikut isteri Nabi. Pasal hadis mandi ni, tuan-tuan pergi duk mandi wajib dengan siapa? Ni yang laki-laki ni. Takkan mandi wajib dengan Tok Imam. Artinya perbuatan tu kita buat dengan isteri kita. Aisyah cerita mandi wajib. Maimunah cerita mandi wajib. Kita tak jumpa hadis mandi wajib daripada Abu Hurairah. Tapi kita akan jumpa hadis Nabi berwudu daripada sahabat seperti Uthman. Bahawa saya wudu ni kita buat depan orang. Sebab itu sahabat-sahabat ni kalau ada sahabat yang banyak hadis pasal dia memang duduk dengan Nabi 24 jam. Siang, malam, pagi, petang ikut Nabi. Jadi banyak dia tengok apa Nabi buat dan banyak benda yang dia dengar Nabi kata. Pasal dia bersahabat, orang kata apa? Bersama dengan Nabi tu banyak. Jadi Nabi cakap dia dengar. Nabi buat dia tengok. Jadi dia cerita pula. Yang tu yang kata riwayat itu. Apa? Dia kata qala an-nabi sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi berkata, aku mendengar
Aku melihat. Jadi sebab apa? Sebab dia duduk dengan Nabi. Jadi kita ni taklah duduk dengan Nabi, tapi kita berdamping dengan para ulama, para ilmuwan, orang-orang saleh, kita duduk dengan mereka. Yang kita boleh melihat dan mendengar hadis. Kita nak baca, dah malas kan? Jadi kita dengar, duduk dengan mereka kita boleh ambil manfaat. Tapi janganlah melampau pula. Setengah orang dia suka duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang ada ilmu ni bukan kerana apa? Kerana dia nak mengambil ilmu dan mengambil manfaat. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, salah satu cara untuk kita memperoleh ilmu, suhbah. Kita bersahabat atau berteman dengan orang alim. Kan? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawm faqala hal 'indakum shay'? Qulna la. Qala فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. Hadis riwayat Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada satu hari Nabi telah datang ke rumah aku. Lalu baginda bertanya, adakah sesuatu di sisi kamu untuk dimakan? Ni saya kita nak cerita. Lalu Nabi SAW jawab, hal indakum syai'? Qulna, lalu Aisyah jawab, la, tak ada apa nak makan. Hadirin mukminin, banyak orang ulas hadis ni panjanglah, tuan-tuan tahu lagi saya nak sebut apa. Tapi saya nak sebutnya, manusia ni, ni dia maqam sikit. Apabila manusia bergantung kepada Allah, kita memang disuruh untuk cari. Ni satu sudut yang lain lah. Ni. Manusia ni, dari sudut syariatnya, dia kena cari bekalan untuk dia hidup. Untuk dia hidup, dia kena cari bekalan. Tetapi ada di kalangan manusia ni, yang ni bukan semua orang mampu. Apabila dia telah sampai pada satu maqam, sampai pada satu kedudukan, tawakal dia tinggi kepada Allah, iman dia kukuh, kebergantungan dia putus kepada Allah. Yang ni orang lain barangkali tak boleh faham tindak tanduk dia. Satu orang, saya tak kata yang ni wajib, cuma nak bagi nampak. Satu orang dia nak pergi Kuala Lumpur, dia akan bawa kain baju dia, bawa duit dia. Yang ni disuruh, agama suruh. Yang ni dia kena buat. Tapi bila satu orang, tuan-tuan, dan benda ni taklah wajib untuk kita ikut. Tapi bila satu orang, dia telah sampai pada satu peringkat, maqam, tawakal bulat dia kepada Allah. Kan? Mai pada apa? Yakin diri dia tu, dia mungkin boleh pergi Kuala Lumpur, tak buat apa. Allah. Kita kata ini tak betul. Dari sudut syariat, memang tak betul. Kan? Dia kena cari bekal lah. Tapi bila satu orang sampai pada makam, okey, saya cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan kata, apa ni pelik ni, tarikat ke apa? Okey, saya nak suruh tuan-tuan fikir. Dan bukan semua orang boleh pergi peringkat ni. Jangan main-main. Kita pun yang tak bawa duit ni bukan tawakal tinggi pun. Kita tahu dah orang nak belajar. Itu tak cik lah. Yang ni dia, okey. Kita disuruh, tuan-tuan kena fikir ni, pagi-pagi ni kita exercise sikit akal kita. Lepas ni semua tuan-tuan akan masuk Allah. Allah. Kan? Nak pergi mana? Allah. Mana tahu tuan-tuan punya, makam tuan-tuan boleh pergi ni. Okey. Kita disuruh sedekah, betul tak? Betul tak? Disuruh sedekah kan? Sepakat kan?
Jangan konak pula. Sebab kita kena setuju dia tu. Kita disuruh sedekah. Baik. Setuju Okey. Quran kata apa? Sedekah tak boleh hambuk sangat. Tak boleh bagi. Tangan tak boleh bagilah. Bagi. Dan tak boleh apa? Kedekut sangat. Betul tak? Di tengah kan? Artinya Quran kata Nabi kata wabda binafsika, mulakan dengan diri kita. Artinya kalau kita ada 100, kita selesai dulu urusan kita, lebih baru kita bagi. Dan kita tak boleh bagi sampai mudarat diri. Dan kita tak boleh bagi semua sampai habis, sampai kita tak ada apa. Main masjid, nampak tabung iftar, cekak duit kiri kanan depan belakang, semua. Balik sampai, abang kita nak makan apa? Semua aku dah bagi kat masjid. Tindakan dia tu betul ke salah? Betul ke salah? Betul ke salah? Salah Jangan ubah. Jangan ubah sekali lagi. Okey, pegang kata salah tuan-tuan kata salah. Okey. Apabila Abu Bakar As-Siddiq, apabila Umar pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bagi sedekah. Nabi tanya Umar, banyak mana lagi tinggal dekat hang? Kan? Betul tak? Hadis tu. Bila Umar bagi sedekah, Nabi tanya, infak. Nabi tanya, banyak mana lagi Umar yang ada dekat engkau? Umar kata, sama banyak dengan apa yang saya bagi. Betul? Mari Abu Bakar As-Siddiq. Jangan tukar jawapan. Mari Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi. Apa soalan Nabi? Apa yang engkau tinggal? Apa yang ada di sisi engkau? Soalan yang sama. Apa jawapan Abu Bakar? Allah dan Rasul. Dia bagi semua. Habis. Nabi kata apa? Nabi marah. Nabi kata, oi salah ni, ambil balik setengah. Bagi setengah ya. Apa anak bini hang nak makan? Nabi marah tak? Nabi tegak tak? Macam mana? Tadi tuan-tuan kata salah. Apabila dia pergi bagi semua. Ini bukan lagu kita, bukan bahasa-bahasa lagu kita yang kata banyak mana bagi? Saya bagi kau untuk masjid semua. Ini bahasa ya, mujamalah ya, dia punya nak cakap jadi sebenarnya baru bagi 10 ringgit. Tapi Abu Bakar bila Nabi tanya apa yang ada di sisi engkau, dia kata Allah dan Rasul. Artinya dia bagi semua, dia infak habis kata dia. Nabi tak kata ambil balik setengah, anak bini hang nak makan apa, salah. Tapi Nabi akui tindakan dia. Kenapa? Nabi tak kata tindakan dia salah, kerana dia telah mencapai satu makam yang mana manusia lain mungkin susah nak pergi makam tu. Makam tawakal kepada Allah. Adakah kita wajib ikut? Kalau kita tak tahu mana tak hidup. Bukan kata Abu Bakar, Umar hak nak bagi separuh tu pun kita tak ada. Jangan tuan-tuan bagi sampai tangan tahdid. Kono nak jadi Abu Bakar. Jadi Umar dulu. Bagi setengah. Ada 100,000 dalam bank, mai bagi 50,000. Tu pun saya ingat berjalan kot kangap. Bukan kata nak bagi 100,000 semua tu, kan? Nak bagi 50 separuh pun ni hangat habis kiri kanan. Artinya manusia ini dia ada kadar iman dia. Dia ada makam iman dia. Pasal tu kadang-kadang kita tengok satu orang dia hidup simple, hidup susah, tenang. Dia hidup susah, tenang, makan sikit. Dia tak pulun tapi dia boleh hidup. Kita tak wajib ikut. Rumah pun biasa, simple, hidup pun susah, keluarga pun anak ramai, makan pun lebih kurang. Kita nampak dia, hang ni teruk apa, hang ni pilah kerja sikit.
dia duduk dalam makam dia. Satu orang. Pasal tu tak boleh. Pasal tu bila Nabi semayang sampai pecah kaki, Nabi tak suruh kita semayang sampai pecah kaki. Dia kata hang nak ikut sunnah, hang semayang sampai pecah kaki. Tu hang tak faham. Nabi dia semayang sampai pecah kaki, tapi adakah dia suruh sahabat semayang sampai pecah kaki? Dia tak suruh. Tapi siapa yang nak ikut, terpulang. Dia tak panggil sahabat main semayang malam dengan dia, tapi ada sahabat masuk semayang malam, sampai sahabat tu kata, rokok kot? Tak. Rokok kot? Tak. Aku pasal nak tuang lah ni. Sahabat tu kalau nak keluar, dia tak nampak. Satu orang, kita tengok dia semayang, apa hang semayang lama sangat? Pasal dia duduk di makam dia. Yang tu makam tu. Dia duduk sehingga kita tak boleh faham. Satu orang lepas semayang subuh kan, dia boleh duduk sampai pukul 8, 8.30. Apa dia tu lama-lama? Dia tak tahu. Kan? Yang tu. So, tuan-tuan jangan pelik. Apa rumah Nabi tak ada makan apa? Kan? Tapi kalau kita hari ni, pakar-pakar motivasi ke, atau suami-suami yang, apa tu, yang duk berlakon, itulah suami-suami yang sakan-sakan tu kan, jaga bini melampau-lampau tu, kalau tengok ni, kira suami ni tak bagus ya. Nak makan apa? Tak ada. Nak makan apa? Tak ada. Tapi tak boleh juga dia pergi ambil hadis ni, kan? Jenis balok tak kerja apa semua ni, jenis matang ni dia nak ikut Nabi. Abang apa pun satu tak ada lah rumah kita. Rumah kita ni macam rumah Nabi lah. Yang dia tak betul lah kan? Pasal apa Aisyah, isteri-isteri Nabi boleh terima keadaan macam ni? Sebab mereka telah diasuh dan dididik dengan qanaah. Kan? Ada makan-makan. Sifat tu, iman tu. Pasal tu kita, mainlah kita mencontohi Rasulullah. Ni semua peti-peti ni semua kita bagi ke orang pun semua, kita duduk atas lantai. Dengan bini dia pun tak ketahuan sembahyang maghrib isyak. Kan? Tiba-tiba terus main nak terkejut ikut Nabi macam ni, dia tak boleh. Sebab tu kadang-kadang bila, bukan semua kita kata suami isteri dia boleh buat macam ni. Tapi isteri-isteri yang bila iman dia kuat, iman dia jelas, didikan suami dia bagus, kekurangan suami dia, kelemahan suami dia tak boleh bagi dia mewah pun, dia syukur. Dia syukur. Kerana apa? Kerana dia telah sampai pada maqam qanaah. Apa yang suami dia bagi, alhamdulillah. Tapi kita lambat lagi lah. Kita ni lambat lagi lah kalau kita buat balik. Lok ni ya. Hari-hari lok ni ya bang. Tak ada ke jenah ke udang galah. Lambat lagi. Lambat lagi. Tapi berjalan mana ni? Langkawi. Daripada Langkawi, baik duduk kangak ni. Lambat lagi. Lambat lagi. Artinya nak capai, nak asuh isteri supaya dia boleh bersyukur tu. Yang ni, kita nak kena pergi. Dia tak ada makan. Bukan kata Nabi yang tak ada makan. Bukan kata Aisyah dah makan cerah dah. Tadi ada makan cerah dah, tak tahu kata nak makan, awak tak habang awal. Tak. Memang tak ada makan. Boleh tak? Kita mungkin boleh mayang duha 8 rakaat. Tapi kalau rumah kita tak ada makan, pasal maki lelaki tu bukan dah. Tapi taklah salah. Pasal lelaki tu memang kena sediakan makan. Tapi nak capai ni. Nak capai hak lagu mana isteri Isteri yang kedua Nabi Ismail tu. Isteri pertama kan. Bila Nabi Ibrahim pergi tanya macam mana lelaki hang? Oi teruklah, tak gunalah, duit tak ada lah apa. Dia maki lelaki dia. Mai pula isteri yang kedua, nak dapat isteri yang kedua ni. Mai pula isteri yang kedua, bila dia Nabi Ibrahim tanya macam mana suami? Alhamdulillah, isteri saya, suami saya bagus, elok, memakan minum semua cukup. Tapi susah juga. Apa beza daripada dua ni? Pada makam syukur, pada makam redha, pada makam tawakal, pada makam qanaah. Di semua makam-makam. Bila isteri ataupun pasangan ataupun manusia lah, bukan isteri saya. Apabila manusia, dia boleh, kita duk sebut dia syukur, tawakal. Tapi bila dia boleh pergi kepada makam peringkat syukur. Syukur. Dia pi kenduri, lauk habis. Alhamdulillah. Tak apa, tak ada rezeki. Sekali kita berhenti kat jalan, kita makan kedai. Dia sampai makam tu. Tapi kalau kita mungkin balik pada mayang lohok, singgah kenduri, lauk habis. Tek. Nak buat kenduri, buat sikit. Baik dia panggil orang, kedekut. Tu dia.
Dia sampai tak pada makam syukur, redha, dia tak sampai. Tak ada makam tu pada dia. Walaupun mungkin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak. Kan? Cakap lain. Sampai pada peringkat itu. Itu saya kata tuan-tuan, kita nak pergi kepada makam tu. Makam syukur, makam redha, makam ikhlas. Maka ikhlas. Satu penceramah mai ceramah di masjid tuan-tuan. Tuan-tuan tak bayar duit dekat dia. Dia minta. Salah ke tak? Salah ke tak? Tak salah. Hak dia. Ni saya nak bagi faham ni, makam ni. Satu orang mai ceramah, macam saya penceramah. Tentu saya balik, siapa pun tak mai bagi sampul. Saya telefon terus. Assalamualaikum ni, hari. Tadi saya pergi ceramah, awak tak bagi duit ke saya? Awak tak bagi sagu hati? Oh, minta maaf, terlupa. Bein. Dia salah ke tak? Dia tak salah pasal dia tuntut hak dia. Dia tuntut apa yang menjadi bahagian dia. Tapi satu orang, dia mai ceramah. Dia tak boleh apa. Bini kita, mereka bagi berapa tadi? Mereka tak bagi pun. Awak tak minta? Tak apa. Banyak kali dah mereka duk bagi. Sekali-sekala mereka tak bagi, okey lah. Ikhlas. Itu maqam. Tapi orang yang minta, kita kata tak, dia tak ikhlas? Tak, tapi dia mungkin tidak berada pada maqam itu. Ikhlas. Ikhlas mungkin kita boleh cakap, tapi untuk kita berada pada kedudukan ikhlas, tak ambil tahu. Tak apalah depa lupa, tak apalah 2-3 kali lama dia pergi. Kita sedekah pula. Untuk pi ke situ, dia memerlukan apa? Inilah lawan nafsu apa semua ni. Nampak? Sebab tu saya kata ikhlas, redha, syukur, qanaah, taqwa. Ni semua ialah makam, kedudukan yang kita kena capai, kena pi, tapi melalui jalan ilmu ni lah. Boleh. Mau faham lagu tu? Alhamdulillah. Itu saya ustaz tak ada lagi satu makam melainkan makam yang 7 ke bawah tu. Baik. Lalu Nabi kata apabila qulna, Aisyah kata kami jawab tak ada apa nak makan, fa inni idzan saim. Kalau macam tu aku puasa. Artinya Nabi awalnya tak ada niat nak puasa. Tapi bila mai tak ada makan dia puasa. Kan? Baik, lepas tu kata Aisyah, kita habis sikit hadis ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian pada hari yang berikutnya Nabi SAW mai. Nabi SAW mai. Pada hari yang berikutnya Nabi SAW mai. Kemudian Aisyah kata apa? Uhdiya lana haisun. Aisyah kata ni ada orang mai hadiah kat kami. Tengok perkataan Aisyah guna. Uhdiya lana. Dihadiahkan. Dia tak kata disedekahkan. Word tu uhdiya lana, dihadiahkan. Dia tak kata disedekahkan kerana Nabi tak boleh makan sedekah. Dihadiahkan kepada kami haisun, iaitu bubur, kurma, minyak sapi, susu kering. Dia punya ingredient dia. Buat mai, faqala arini. Bawa lah mai nak tengok. Dia kata ada orang hadiah mai, bawa mai nak tengok. Falaqad asbahtu saiman. Nabi kata tadi ni aku puasa. Tapi tengok mai ada bubuk, ada makanan ni, haisun ni, apa? Fa'akala. Nabi pun batalkan puasa dan ni hadis Aisyah ni cerita puasa apa ni? Tuan-tuan jangan buat tak ketahuan hala maqam. Puasa esok 1 Ramadan hari Selasa, tengok bini dia kata, abang, ada mari orang yang tak gulai kambing. Allah. Hang buat mai. Tak nasi. Ingat tadi nak puasa lah, dah ada orang bagi gulai kambing. Ni Ramadan cik. Dia bagi tahuan apa. Ramadan duk kira orang bagi tiap-tiap hari orang minta. Nampak? So hadis ni ada yang menyebut bahawa pada asalnya Nabi tak puasa. Lepas tu dia niat, baru niat nak puasa. Ada yang pada awalnya niat dah puasa, lepas tu batalkan. Dua situasi ni mungkin berlaku pada kita. Mula-mula kita puasa, lepas tu orang ajak makan.
Tapi tuan-tuan, kalau kita ni duk kira orang ajak, memang hari-hari orang ajak lah. Bila yang nak puasa? Kan? Kadang-kadang ajak tu ajak ayam saja. Pun kita lebih pada ayam lah lompat. Kita dah puasa dah kan? Kita dah puasa dah Isnin Khamis. Dia tu sajalah mujamalah Arab kata. Manis mulut. Kan? Dia ajak kita. Dia tak, jom minum pagi. Dia pun tahu kata kita puasa. Tu yang dia berani ajak tu. Kalau tidak, entah duit dia. Kan? Dia kata, jom kita pergi sarapan. Dia kata, saya puasa. Okey, terima kasih lah. Kan? Saja dia nak manis mulut. Kita tadi aku puasa. Dah hang ajak, tak apalah. Nak belanja aku ikut. Dah ah, kalau hang nak puasa, hang puasa. Nampak? Boleh faham tak? Kan? Artinya bukanlah setiap orang ajak tu kita wajib berbuka. Ada juga keadaan yang kita pada apa? Mula kita puasa, lepas tu orang hadiah makan, kita makan. Boleh buka yang sunat. Ada juga yang kadang-kadang kita apa dia? Yang kita pi tak ada makan. Kita mungkin dah terlewat dah pukul 11, pukul 12 dah. Tanya bini kita masak apa ni? Dia kata tak tahu nak masak apa Tak masak apa lagi lah. Masak kat anak-anak lah. Kita kata aku tu puasa. Kita pun puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okey, last, penutup. Para ulama di kalangan fuqaha mazhab-mazhab ni, mereka bincang isu niat puasa sebulan bagi bulan Ramadan. Ini ada perbincangan. Tak sepakat. Di kalangan ulama mazhab Maliki, di sisi Maliki, mereka berpendapat dibolehkan berniat puasa sebulan pada awal Ramadan. Seperti mana hukum bolehnya berniat puasa berturut-turut selama 2 bulan bagi puasa kafarah. Di sisi Maliki boleh. Di sisi Maliki boleh. Baik. Manakala jumhur fuqaha di kalangan mazhab-mazhab yang ada ni, mereka berpandangan, majoriti di kalangan ulama berpandangan bahawa puasa Ramadan ialah ibadah baru pada setiap hari. Maka mereka memerlukan setiap hari itu niat khas. Niat khas. Niat khas. Walaupun di sisi mazhab Syafi'i dia kata bolehlah berniat puasa untuk sebulan, tapi bukanlah untuk mengelak. Dia kata di sisi Syafi'i dia kata kalau nak puasa sebulan tu boleh, tapi niat tiap-tiap malam tu kena dah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita tengok pada nas dalil yang ada ni, kita bersama dengan majoriti jumhur mazhab yang kata setiap malam. Walaupun di sana ada Maliki yang kata harus boleh niat sebulan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung dalam kuliah yang akan datang minggu depan. Hadis-hadis yang berikutnya berhubung dengan Ramadan dan juga qiyam di dalam Ramadan, puasa dan salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.